Ini negara Malaysia ini. Cuba bayangkan, kita ada pekerja warga asing. Pekerja warga asing ini tuan-tuan, mencecah 3.5 juta penduduk. Pekerja warga asing dengan rakyat Malaysia ini. Sebab itu, ia melibatkan ancaman kepada rakyat Malaysia. Negara Malaysia adalah negara tanah Melayu, yang memiliki hak istimewa untuk para kaum Melayu Malaysia. Dan dilengkapi dengan kaum-kaum pendatang, seperti kaum Cina, kaum India, kaum Bangladesh dan kaum-kaum lainnya dari berbagai negara. Negara Malaysia mengutamakan kaum Melayu, karena kaum Melayu adalah kaum yang diistimewakan. Sejak berdirinya negara Malaysia, pemerintah Malaysia mengutamakan pembangunan kemajuan negara dan ekonomi. Akan tetapi penduduk rakyat yang ada di negara Malaysia, tidak sebanding dengan segala kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkannya. Dengan begitu negara Malaysia membuka tenaga kerja asing untuk masuk ke negara Malaysia untuk bekerja. Dan apakah negara Malaysia membatasi tenaga kerja asing untuk bekerja di Malaysia? Semua itu hanya pemerintah Malaysia lah yang tahu. Akan tetapi jika dilihat-lihat sepertinya negara Malaysia tidak membatasi tenaga kerja asing untuk bekerja di Malaysia. Karena sudah terlihat, banyaknya orang-orang asing yang bekerja di Malaysia, hingga memadati di setiap kota yang ada di Malaysia, di waktu siang maupun malam hari. Itulah yang membuat warga Malaysia yang disebut sebagai warga tempatan atau bumi putra, semakin tidak terlihat. Dan kami bisa menyebutnya sebagai tanah Melayu berwajah asing, bukan tanah Melayu berwajah Melayu. Harusnya kaum Melayu Malaysia sadar, akan perubahan kota yang ada di negaranya. Karena pemerintah negara Malaysia, membangun dan memperindah kota, bukanlah untuk para kaum Melayu yang istimewa. Serta bebasnya warga negara asing untuk masuk ke negara Malaysia, bukanlah semata-mata untuk kaum Melayu Malaysia. Semua itu hanyalah membuat kaum Melayu Malaysia semakin terpinggirkan, oleh para kaum pendatang. Yang datang pada awalnya berniat sebagai tenaga pekerja asing, akan tetapi mereka memilih untuk menetap dan membangun usaha perniagaan sendiri, di setiap pelosok kota yang ada di negara Malaysia. Itu semua bisa disebut sebagai perniagaan yang ilegal, yang tanpa izin. Dan mereka para warga negara asing, berusaha untuk mendapatkan kependudukan yang sah, dengan apapun caranya itu, mereka pasti akan melakukannya. Maka dari itu sampai saat ini pemerintah Malaysia, sulit membedakan yang mana yang memiliki kewarganegaraan yang sah, sebagai warga Malaysia, dan yang mana yang tidak sah atau ilegal. Karena semua itu memiliki sebuah kesamaan yang sama. Sama-sama seperti warga negara Malaysia yang memiliki identitas seperti kaum Cina, India, Bangladesh, dan seterusnya, karena jika dilihat dari wajah dan gaya bahasa yang digunakan, sama saja seperti para kaum-kaum tersebut, yang sulit menggunakan bahasa kebangsaan Malaysia. Dan itulah yang membuat tanah Melayu Malaysia, sulit mendapatkan jati diri identitas sebagai tanah Melayu, yang memiliki bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Melayu. Lazimnya setiap hujung minggu, laluan di hadapan Dataran Merdeka akan ditutup dan kenderaan terpaksa mengikut jalan sisi antara bangunan Straits Trading dan Pejabat Majlis Pekuam Malaysia, menerusi Lebuh Hampang jika mahu ke Jalan Raja Laut atau Jalan Tuanku Abdul Rahman. Bermula dari Persekitaran Medan Pasar dan belakang Pasar Seni dan mula kelihatan lautan warga Bangladesh yang menjadikan kawasan itu pusat pertemuan dengan rakan Serenggara dan bila menghala ke Lebuh Hampang pula, libat warga Nepal dan tidak kurang juga warga Myanmar semakin ramai. Selain mereka yang memandu melalui kawasan terbabit, boleh dikatakan tiada langsung rakyat tempatan lalu lalang di situ. Malah kebanyakan kerja sudah diambil alih warga asing yang menjual barangan dari negara masing-masing atau mengusahakan restoran menyajikan masakan mereka. Secara tidak langsung, pemikiran rakyat kita menjadi gusar. Sama ada rakyat Malaysia sendiri yang kini semakin taksub lagi lantang bersuara dalam konflik antara Melayu dan bukan Melayu, menyadari bahawa negara sendiri dijajah secara senyap oleh bangsa asing.
ऊपर भाई का 3 पीस 120 टका भाई ऑफर भाई Melalui artikel Dewan Masyarakat, persoalan ini ditimbulkan. Mengapa sempadan negara begitu mudah dibolosi dan mengapa Malaysia menjadi pilihan pendatang asing tanpa izin parti? Dua persoalan ini pasti akan berlaku di benak rakyat Malaysia. Apabila isu parti tidak pernah ada jalan penyelesaiannya, memasuki negara ini secara haram, tinggal melebihi tempoh, meneroka dan membina penempatan haram, tetap bebas melakukan aktiviti seperti berniaga dan juga seolah-olah mereka kebal pada undang-undang negara. Jawapan yang sering kita dengar, sudah pasti ada pihak yang melindungi mereka, membawa mereka masuk secara haram dan mendapat imbuhan mudah dalam bentuk rasuah oleh agensi penguatkuasaan dikatakan antara punca mengapa isu parti ini tidak pernah selesai. Agensi berita Reuters pula melaporkan bahawa terdapat kira-kira 2 juta lagi warga asing dengan dokumen sah. Itu data yang dikeluarkan mengambil tempoh 6 tahun yang lalu dan berdasarkan kepada pengembangan semasa, jumlah parti pada ketika ini mungkin jauh lebih besar jumlahnya dan jika dibiarkan pastinya akan menyumbang kepada lebih banyak kerugian kepada negara dalam tempoh jangka masa yang panjang. Bahawa program pengampunan dan pulang secara sukarela yang diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 2021, banyak 90,000 parti telah dihantar pulang secara sukarela. Namun begitu, jumlah mereka yang tinggal secara haram dan enggan menyertai program tersebut besar kemungkinan jauh lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan jumlah mereka yang ditahan kerana tidak mempunyai dokumen yang sah atau tinggal melebihi tempoh dalam beberapa operasi yang dijalankan oleh pihak berkuasa baru-baru ini. Lebih menakutkan lagi apabila terbongkarnya beberapa penempatan haram yang dibina oleh parti dengan kemudahan yang sebelengkap, seolah-olah menunjukkan mereka tidak sama sekali berhasrat untuk kembali ke negara asal mereka jika program tersebut dilaksanakan. Kerajaan berjaya mengutip sebanyak 52 juta daripada denda yang dikenakan kepada parti. Pada hakikatnya, kerajaan masih menanggung kerugian yang besar dalam bentuk hasil charge levy yang sepatutnya dibayar oleh pekerja berkenaan sekiranya mereka bekerja di negara ini secara sah. Kaum yang ada dalam negara kita, kaum-kaum minoriti ini, yang keseluruhannya ini merangkumi 32.5 juta lebih kurang penduduk kita. Ini negara Malaysia ini. Cuba bayangkan kita ada pekerja warga asing. Pekerja warga asing ini tuan-tuan mencecah 3.5 juta penduduk. Pekerja warga asing dengan rakyat Malaysia ini cukup punya kritikal. Sebenarnya 10% jumlah pekerja warga asing ada dalam negara kita. Daripada 10% melibatkan populasi penduduk negara. Ini cukup memberi ancaman kepada negara kita. Tuan-tuan, boleh buat rujukan kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Sumber sebelum ini bahawa pekerja warga asing ini mencapai 3.5 juta pekerja. Daripada apa yang dikeluarkan kenyataan oleh Menteri Sumber Manusia sebelum ini, kita dapat maklumkan bahawa 10% dalam negara kita ini yang diterajui ataupun yang dipimpin oleh adalah Bangladesh. Ini antara pendatang kita. Sebab itu, ia melibatkan ancaman kepada rakyat Malaysia melebihi daripada penduduk minoriti negara kita, penduduk kaum India. Kaum India pun tidak sampai kepada 3 juta populasi penduduk, tuan-tuan. Ini keturunan India, kaum India yang ada dalam negara kita ini. Dalam negara kita. Ini satu ancaman kepada rakyat Malaysia. Merdekakah kita pada hari ini? Negara kita sedang dijajah. Kalau kita campur pekerja warga asing, kita campur dua-dua mereka ini, mereka mencecah 20% daripada populasi penduduk negara kita. Ini yang sedang berlaku. 20% orang luar dan juga sebagai pekerja dalam satu-satu negara ini memberi tekanan dan ancaman kepada penduduk-penduduk, kepada rakyat tempatan. Begitulah bentuk rasa ketakutan warga Malaysia terhadap warga pendatang asing. Jika terus-menerus terjadi dalam setiap tahunnya seperti itu, bukan tidak mungkin, warga tempatan Bumi Putra kaum Melayu atau warga asli Malaysia perlahan-lahan akan tersingkirkan dan terpinggirkan.
Cukup sekian pembahasan dari kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi.